Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati dari kumpulan 1 bersama dua sahabat saya, Mariam Jamila dan Eminisha, akan menerangkan tentang faktor-faktor perkembangan perundangan di zaman Atba' At-Tabi'in. Berikut merupakan isi kandungan dalam slide kami. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, konsep yang mengandungi pengertian dan tujuan perundangan. Dan yang seterusnya, sejarah perundangan Islam. Yang kelima, faktor perkembangan perundangan di zaman Atba' At-Tabi'in. Yang keenam, kesan perbezaan sudut perundangan. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang ke-8, sesi soal jawab. Dalam mengenali selok-belok hukum Islam, pengetahuan tentang sejarah pertumbuhan dan pembinaannya adalah sangat penting. Berlainan dengan syariat dan fiqh, perundangan merupakan norma-norma hukum yang diperundangkan melalui badan perundangan tertentu. Walau bagaimanapun, kepentingan dalam mengetahui perundangan serta faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan perundangan Islam, khususnya di zaman Atba' At-Tabi'in, juga amatlah penting dalam kita mempelajari sejarah perundangan Islam. Objektif kajian ini yang pertama adalah untuk menerangkan konsep dan sejarah perkembangan Islam serta faktor-faktor perkembangannya. Yang kedua, untuk mengkaji kesan perbezaan sudut perundangan Islam. Yang ketiga, mempelajari keistimewaan perundangan Islam. Pengertian perundangan dari segi bahasa ialah saluran air yang mengalir menjadi sumber minuman. Dari segi istilah pula, perundangan ialah hukum-hukum yang dipanggil syariah kerana kedudukannya yang lurus, sistem yang benar dan tidak menyimpang. Tujuan perundangan yang pertama adalah untuk mengatur kehidupan manusia atas asas-asas makruf dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Tujuan perundangan yang kedua pula adalah manusia bebas membuat undang-undang baru yang dirasakan sesuai dengan keperluan dan suasana semasa dengan syarat tidak melampaui batas haram dan tidak terkeluar dari batasan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan seperjuangan. Kini giliran saya, Eminisha, untuk menceritakan sejarah perundangan Islam di zaman Tabi'in. Apa itu Tabi'in? Tabi'in adalah generasi yang pernah hidup bersama sahabat-sahabat baginda dan mendapat ilmu secara langsung ketika zaman sahabat baginda. Seterusnya, zaman Tabi'in bermula dengan pelantikan Muawiyah ibnu Abu Sufyan sebagai khalifah dan penarikan diri Al-Hasan ibnu Ali Abu Talib demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Antara ciri-ciri keistimewaan tersendiri pada zaman Tabi'in. Yang pertama, hukum yang berdasarkan ijma' sukar diperolehi. Yang kedua, ekoran sahabat yang mulai keluar dari Hijaz dan tinggal di wilayah-wilayah yang baru dibuka seperti Syam, Mesir dan Iraq. Dan yang ketiga, ar-ra'i, ijtihad, lebih meluas berbanding zaman sebelumnya. Ekoran banyak masalah baru yang tidak wujud sebelumnya. Suasana politik di zaman Tabi'in. Semasa di bawah pemerintahan Osman dan Ali, penduduk Mesir dan Basrah tidak berpuas hati. Akibatnya, ia telah mencetuskan pemberontakan, di mana Saidina Osman dibunuh dan dilantik pula Saidina Ali. Oleh sebab itu, tercetuslah peperangan yang dinamakan Peperangan Jamal dan Siffin. Apa itu Peperangan Jamal? Peperangan Jamal terjadi antara Ali dengan Aisyah, Talha dan Zubair. Mereka menuntut agar pembunuh Osman diambil tindakan. Manakala perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Muawiyah mendakwa bahawa dia lebih berhak menjadi khalifah dan ingin menuntut balas atas kematian Osman. Antara faktor perkembangan perundangan Islam. Yang pertama, ulama tersebar merata-rata. Yang kedua, Khalifah Bani Umayyah menjauhi sirah ulama salaf. Yang ketiga, meluasnya periwayatan hadis. Yang keempat, munculnya hadis palsu. Yang kelima, lahir ulama mawali. Dan yang terakhir, lahir madrasah
hadis dan juga al-ra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Mariam Jamilah binti Sakijan. Bahagian saya iaitu kesan perbezaan sudut perundangan, kesan perkembangan politik serta fanatik kepada aliran mazhab fiqh yang ada pada waktu itu. Bermula dengan perbezaan sudut perundangan, kemudian perpecahan kaum muslimin, kemudian pembentukan ilmu fiqh, kemudian penyebaran ulama muslimin merata tempat, seterusnya kemunculan golongan fanatik mazhab. Seterusnya, perselisihan mengenai jawatan khalifah di mana sesetengah pihak mengkafirkan pihak yang lain. Kemudian lahirnya perselisihan dalam perkara usul dan furu'. Bagi puak Khawarij, ia berpecah kepada lebih 20 golongan. Akhir sekali, bahagian kesimpulan. Ilmu fiqh mempunyai sejarah yang sangat panjang dengan kedatangan Islam. Ilmu fiqh juga merupakan sebahagian daripada komponen ajaran Islam selain akidah dan akhlak. Tiga gabungan ini menjadikan Islam agama yang lengkap serta sesuai dengan keistimewaannya, iaitu agama yang mengatur cara hidup. Kepelbagaian mazhab fiqh merupakan catatan penting dalam sejarah perundangan Islam yang mengalami fasa kegemilangan dan kejatuhan dalam memahami sesuatu hukum. Secara tidak langsung, setiap mazhab fiqh memberi sumbangan tersendiri dalam menerangkan hukum fiqh melalui perbahasan ibadat dan muamalat.